Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dan salam sejahtera. Mudah-mudahan semua sihat walafiat. Alhamdulillah ya. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita, memberikan rahmatnya supaya kita bersama-sama di dalam berkongsi atau berusaha bersama-sama mengkaji beberapa lagi ayat daripada surah An-Nisa. Pada hari ini kita akan baca ayat 84. Berarti kita telah membaca 83 ayat daripada surah An-Nisa. Okey, ala kulli hal, lebih dahulu kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kita bertemu pagi ni dan saya nak tengok siapa ada insyaAllah di dalam tadabbur kita pagi ni. Ada beberapa orang sudah 10 orang. Ada Nur Hisham dan Syekh Maslina, Maza Adri, Wardi Ahmad, ada Yusliza Muhammad Rusad, ada Al-Kashaf Kasim. Ahlan wa sahlan semuanya dalam pertemuan kita pagi ni. Waalaikumsalam sayang. Akasyah Yusliza sihat alhamdulillah nak saudara ni. Wardi, waalaikumsalam, mudah-mudahan sihat Nur Hisham, didoa untuk semua amin amin ya rabbal alamin. Maslina, waalaikumsalam. Maza Adri, alhamdulillah sihat. Semua ada, masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesihatan. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat pejuang syurga sekalian, pada pagi yang barakah ini, insya-Allah diberkati Allah, dirahmati Allah, kita macam Bonda sebutkan tadi, kita akan membaca ataupun menelaah lagi maksud dalam ayat yang ke-84 surah An-Nisa. Jadi sahabat pejuang syurga sekalian, bila kita baca tadabbur, kita juga membaca Al-Quran. Jadi selalu Bonda sebutkan bahawa sebelum kita memulakan, sebelumnya saya nak tanya, suara saya jelas tak? Suara saya jelas sebab saya duduk jauh sikit daripada komputer. Saya tidak pakai mikrofon. Ada sesiapa yang boleh beritahu saya suara saya jelas ataupun tidak? Suhaizam. Okey, ni dari rindu Bonda ni. Kita biasalah kita berpanjangan dan kita merindu antara satu sama lain. Okey, kalau jelas, jelas sangat alhamdulillah. Sebab saya tak pakai mic dan komputer jauh, kalau saya dekat sangat kan penuh pula.
apapun, alhamdulillah Allah kurniakan suara ya. Saya kembali kepada tajuk, kepada apa yang kita nak perbincangkan sebelum tadabbur ya, tentang niat kita apabila kita membaca Al-Quran ya. Sebab kita baca ni paling tidak kita baca satu ayat, jadi kita membaca. Dalam Al-Quran ini tak kira panjang ke, satu juzuk ke, atau baca mana pun, satu huruf pun dikira ayat Quran. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat Quran. Jadi kita ada niat Niat kita pertamanya kita ibadah kerana membaca Al-Quran. Membaca Quran itu adalah untuk ibadah. Memang kita dikatakan membaca Al-Quran itu ibadah. Yang kedua, untuk mendapatkan pengajaran apa yang terkandung dalam ayat itu. Dan untuk memberikan kita, saya nak beritahu kita kadang-kadang tahu makna, bagi kamilah yang belajar bahasa Arab dan juga mungkin saudara-saudari yang sahabat pejuang syurga sekalian yang membaca terjemahan. Tetapi apa yang kita niatkan ialah kita mohon Allah memberikan kita petunjuknya, hidayahnya daripada Al-Quran tadi. Sebab kalau kita, belum tentu kalau kita ada maklumat, kita terima ilmu itu dengan hidayah. Sebab itu kita niat, bila kita nak baca Al-Quran, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah dengan ayat yang kita baca itu. Sebab itu kalau kita niatkan begitu, insya-Allah bila kita baca ayat tersebut, kita akan mendapat hidayahnya. So yang ketiga ialah mendapat syafaat. Kita yang sesiapa yang baca Quran, kita nanti di padang mahsyar, di hari akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Bacaan itu akan datang membantu kita di sana. Yang keempat ialah syifa, penawar penyakit. Sebab itu bonda rasa, bonda dah ulang banyak kali, sekiranya kita, walaupun kita kurang sihat macam bonda ada masalah mata, ada masalah 2-3 hari ni masalah selera dan sebagainya, tetapi kita baca Al-Quran mudah-mudahan Quran itu memberi syifa kepada kita. Dan sebelum bonda tadabbur ni memang bonda mohon sungguh-sungguh daripada Allah, mudah-mudahan bonda dapat sempurnakan 1 jam ini untuk bersama-sama dengan sahabat semua dalam mendapatkan petunjuk Allah di dalam Al-Quran ini. Mudah-mudahan apa yang bonda sebutkan ini sesuatu yang diredai Allah. Apa yang bonda terlintas untuk sebut, sebab kadang-kadang mungkin ada ramai yang biasa ceramah kat sini kan, ada yang biasa mengajar. Kadang-kadang kita lain tau nak cerita, tapi bila kita mula bercakap, kita dah sebut perkara yang lain. Sebab itu kita doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kita, menggerakkan hati kita menyebut perkara yang diredainya dan diberkatinya. Jadi tadi yang pertama saya sebutkan bahawa ibadah, hidayah, syafa'ah, syifa, rahmah, itu semua kita minta. Sebenarnya ada banyak lagi yang kita boleh minta sebab Quran ini doa. Sebab itu ada kita selalu sebut kalau rakan-rakan kita sakit, kita baca Yasin sama-sama, kita baca Fatihah sama-sama. Sebenarnya yang kita doakan ialah mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran itu memberi syifa, dan kita doakan, kita niatkan syifa itu untuk siapa? Begitu. Begitu juga kalau kita baca Quran pun kita doakan mudah-mudahan pahala itu juga mengalir kepada kedua ibu bapa kita. Dia sebenarnya bukan berarti kalau dia mengalir kepada kedua ibu bapa kita tidak tinggal dengan kita. Dia still ada. Malah bertambah. Macam kalau kita bersedekah juga, kita niatkan sedekah itu untuk ibu bapa kita, dia juga ada sedekah itu pada kita. Macam kita buat badal haji kita menyempurnakan badal haji, mungkin atas upahan ataupun atas memberi badal haji secara tatawwu', suka hati, rela hati pada seorang, ada pahala. Bukan tidak ada pahala kepada
yang melakukannya. Begitulah. So kita dalam tadabbur kita, bentar lagi kita bertadabbur, maksudnya memang kita berusaha mendapatkan hidayah Allah. Kita berusaha mendapatkan petunjuk Allah untuk mengkaji apa yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Ya, sebab itu saya sebutkan bahawa biarlah kita jelas, suara saya jelas, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah semua kata jelas. Saya duduk jauh sikit sebab saya tengok saya sebenarnya benda ni jarang tengok tahu rakaman. Jadi bila tengok rakaman, apa saya ni rendah sangat, tunduk sangat. Jadi pagi ni Bonda nak ingat, mudah-mudahan tidaklah tunduk sangat sampai terlindung bila saya bila Bonda klik komen. Bonda nak juga tunjukkan komen sebab kawan-kawan ini ramai yang memberikan doa. Bila anda baca, aminkan, maka doa itu kembali kepada kita semua. Terlihat contohnya kami saya berikan doa. Dia doakan saya mudah sihat sejahtera berpanjangan, dipermudahkan semua urusan. Amin, amin ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. So kita teruskanlah so ingat tadi, bukan sahaja kita tadabbur, bukan sahaja apabila kita baca Quran, kita niat yang tadi, niatkan syafaat, niatkan syifa, niatkan rahmah, hidayah, kita mohon maksudnya. Niat itu maksudnya bila kita baca, ya Allah, ya Tuhanku, dengan rahmat Al-Quran ini, dengan barakat Al-Quran ini, dengan sebab Al-Quran itu ada syifa, ada syafaat. Malah ini ada memang dalam hadis disebutkan bahawa kita banyak membaca Al-Quran, nanti bacaan kita itu akan datang di akhirat menjadi saksi, akan datang di padang mahsyar menjadi saksi bahawa aku dibaca. Ini saya bacaan ni. Mudah-mudahan kita dimudahkan di mahsyar. Jadi doa banyak-banyak yang tu. Kita baca Al-Quran, yang kita kata, oh saya baca sikit je ustazah, baca satu muka surat pun kena baca niat banyak-banyak ke? Kita dah biasa niat tu. Tak susah sebenarnya. Bila kita menghadap Al-Quran, kita memang lintaskan di hati. Bukan maksudnya sahaja aku baca itu bukan macam tu. Kita setelah kita berwuduk sebagainya, kita dah fikir, ya Allah, mudah-mudahan saya baca Quran ini begini. Memanglah kita nak baca banyak, tetapi jangan kita bebankan diri kita sesuatu yang di luar kemampuan. Kerana biar sedikit tetapi berterusan. Biar sedikit tetapi berterusan. Jangan. Saya ingat zaman saya muda-muda dulu, zaman sekolah, mungkin ada anak-anak di sini yang anak-anak remaja yang belajar begitulah. Bila kita nak periksa, masa tu boleh baca Yasin, masa tu baca Kahfi, semua surah, tak apa-apa surah semua kita baca. Sedangkan kita nak study ni, sempat semua kita baca. Bila habis saja periksa, kita pun solat sunat ke mana-mana. Ini zaman tidak sedar. Kita hanya meminta, mendekati Allah ketika meminta. Jadi sekarang ini dalam kita sudah banyak membaca, kita sudah mendekati Allah, maka ingatlah kita mendekatinya sepanjang masa. Kita sentiasa mengingatinya. Mudah-mudahan kita apabila mati dalam keadaan mengingatinya. Kita menghembuskan nafas kita yang terakhir dalam keadaan husnul khatimah. Yang kita ingat ialah Allah. Sebab itu kita sentiasa ingat. Bukan hanya ingat ketika kita susah, ketika kita sakit, ketika kita miskin, ketika COVID-19. Macam-macam lah So kita ingat ketika kita senang, susah dan sepanjang masa. Sebab itu Bonda sebutkan tadi, tidak susah sebenarnya untuk meniatkan kalau kita membaca Quran. Kalau itu kita biasakan, sebab sebenarnya ingatan kita, lidah kita, bibir kita memang zikrullah. Maksudnya kalau kita tidak bercakap dengan sesiapa, kita bercakap dengan Allah. Sama ada bercakap dalam hati, bercakap dengan bibir, bercakap dengan suara atau tidak bersuara, Allah Maha mengetahui. Jadi kita teruskan. Kadang-kadang kita terfikir, sedihnya duduk terkurung macam ni. Kita bercakap dengan Allah. Kita
Selalu orang dalam istilah bahasa Inggeris pun dia kata self talk kan, kita sebut cakap dengan kita, sabarlah Rugaya, kena COVID ni jangan keluar. Sebenarnya daripada kita bercakap dengan diri kita, baik kita bercakap dengan Allah. Kerana apabila kita bercakap dengan Allah, timbalnya masuk ke dalam diri kita. Kalau selalu kita kata, sabarlah, jalan jam ni sabarlah Rugaya, boleh. Tapi kita, apa salahnya kata, ya Allah, kuatkanlah kesabaran. Ya Allah, berikanlah ketenangan kepada aku. Kita bercakap dengan Allah. Biasakan bercakap dengan Allah. Betul, kita boleh kita sebut diri kita. Ya Allah, nak ajar supaya sebut nama kita. Ya Allah, tenangkanlah Siti Rugayah ni. Ya Allah, berikanlah kesedaran pada Siti Rugayah ni. Kan kita sebut nama kita kan, kita kuatkan diri kita kan. Kita jangan ada sangat teori-teori yang lain yang perlu kita ingat. Yang penting kita ingat Allah. Dan kita bercakap dengan diri kita, kita kaitkan dengan Allah. Kita ikat diri kita dengan Allah. Kalau kita bercakap dengan diri kita sahaja, kita kata, buat Rugaya, buat sampai kamu berjaya. So, kita tak ikat diri kita dengan Allah. Kita rasa kita mampu buat. Itu dari segi orang motivasi selalu begitu. Tetapi, dari segi Islam, ya Allah, berilah kekuatan pada Siti Rugayah. Kalau nak sebut nama diri sendiri, apa salahnya? Itu lebih baik. Kalau untuk memberi kesedaran pada kita. Ya Allah, ampunkanlah diriku. Ya Allah, ampunkanlah Siti Rugayah ni. Banyaklah dosa-dosanya, ya Allah. Banyaklah dosa-dosa pada kamu. Sedar atau tidak sedar, ya Allah, ampunkanlah Siti Rugayah. Maka kita akan merasakan bahawa kuasa besar yang ada pada Allah, kuasa yang hanya ada pada Allah, itulah yang merubah kita. Okay? Kita nak masuk cerita perjuangan ni, jadi kita kuatkan semangat kita. Macam kita nak pergi duduk ni, nak dengar tadabbur ni. Bunda Siti ni tag saya pula. Sebenarnya saya tag tu, bukan hanya yang saya tag tu yang saya panggil dengar. Saya tag yang mana saya ingat, mudah-mudahan orang lain baca dia punya Facebook, orang lain nampak. Mudah-mudahan juga saya bimbang juga sebab jarang benda ni dah mula kurang. Nanti fikir, oh benda ni dia update semalam dia tak sihat. Tak ada. Jadi benda tag mudah-mudahan, dan alhamdulillah semua yang saya tag ni ada, dan tentu orang lain juga baca. Jadi begitu jugalah kita share mudah-mudahan Allah berkati, Allah beri kita pahala penyebaran ilmu. Mudah-mudahan sebenarnya kadang-kadang dalam menerima ilmu ni, kadang-kadang orang lain tu menerima lebih daripada kita. Dan ingatlah, pahala itu walaupun dia menerima lebih, tapi pahala itu kita dapat. Pahala kita terima itu satu, pahala orang lain terima itu pun kita satu. Macam Bonda cakap lah, bukanlah Bonda ni bijak sangat ataupun tahu sangat ilmu ini, mahu berkongsi sahabat sekalian, tapi Bonda selalu fikir begini. Kadang-kadang kalau kita baca sendiri, sudahlah kita hanyut sendiri. Tetapi mungkin apa yang Bonda sebut ini lebih diterima oleh sahabat sekalian, mengamalkan lebih daripada apa yang Bonda sebutkan, maka kita berkongsi. Saya mohon kepada Allah, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang sahabat sekalian lakukan, Allah ganjarkan pahala dan Allah alirkan juga kepada diri kita. Ini satu motivasi untuk sama-sama berjuang mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Allah itu bukan milik kita seorang, milik kita bersama. Sebab itu kita kena berbagi bersama-sama. Jangan risau. Jangan risau orang kata, oi perasaan pandai sangat nak mengajar. Tidak. Kita tunaikan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam banyak kali juga Bonda sebut bila kita sebut, kita akan selalu ingat bahawa saya mengajar orang begini, beritahu orang lain begini, maka saya mesti laksanakannya. Itu satu perkara yang kita tanam. Jadi kita kata, ya Allah, bila aku sebut ya Allah, maka ingatkanlah kepadaku supaya aku juga melakukannya. Kita berbincang dengan Allah kan? Kita meminta kepada Allah. Okey.
Sahabat sekalian, pada ayat kita kembali kepada tadabbur kita pada ayat yang ke apa ya? Sekejap nak minum sikit. Mungkin ada orang tegur gelas bonda ni besar sangat. Besar tu, penuh tadi dah tinggal sikit. Memang bonda dikehendaki minum lebih sebab itu memang banyaklah minumnya. Pada minggu yang lalu sekarang kita buat sekali seminggu, mudah-mudahan biar sedikit asalkan berterusan. Sebab itu benda takut kita berubah ataupun kita kita kurangkan pula kita punya ni langsung tidak ada, jadi biar sedikit tetapi biar berterusan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Kita baca yang lepas tentang ayat wa iza ja'ahum amrun minal amni awil khauf aza'u bihi, apabila ada datang aman, harmonis, tidak ada peperangan dan sebagainya atau ada yang menakutkan, mereka sebarkan. Sepatutnya kita kembalikan kepada Rasul dan kepada pihak yang berkuasa untuk memberikan tindakan. Kerana laula fadlun saya dah ulas sebenarnya ini yang lepas saya ulang saja. Kalaulah tidak kerana fadilat Allah ke atas kamu dan rahmatnya, kamu akan mengikut syaitan. Jadi kalau kita selalu sangat buat propaganda, selalu sangat buat viralkan perkara-perkara yang tidak benar, kita ni boleh ikut syaitan. Jadi satu lagi sebenarnya rahmat Allah lah yang melindungi kita daripada mengikut syaitan. Sebab kita kadang-kadang nak fikir, saya nak beritahu lah si anu perkara ni, tiba-tiba rahmat Allah datang kepada kita, jangan sebarkan. Perkara ni belum tentu benar. Benda dah sebut yang lepas kalau kita baca sesuatu yang mungkin kita ngeri ke, macam mana ke, semalam kita tengok 4,000 lebih kes COVID. Siapa yang sebut betul? COVID. Saya belajar COVID, VV tapi kadang-kadang silap sebut juga. Susah juga tajuk orang Melayu, English ni semua. Okey. Jadi dengan rahmatnya kita baca apa? La haula wala quwwata illa billah. Ucaplah zikrullah apa-apa, astagfirullahalazim. Mudah-mudahan syaitan tak kacau kita. Kita sebarkan yang benar-benar sahaja. Kita sampaikan yang baik-baik sahaja. Macam kalau kita nak tegur orang pun, menyampaikan ilmu ni pun, kita sentiasa berzikir, menyebut Allah, mudah-mudahan kita sentiasa benar dalam apa yang kita sampaikan. Subhanallah. Okey, ayat yang ke-84 yang kita nak baca hari ini ialah A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Faqatil fi sabilillah. Faqatil fi sabilillah. Faqatil ini bermaksud berperanglah wahai Muhammad. Ini adalah perintah amar. Faqatil. Di dalam ada ulama tafsir memberikan terjemahan. Ini memang cerita peperangan dah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah perintahkan supaya Muhammad terus memerangi orang kafir. Namun segi makna faqatil ini ialah ambillah tindakan. Bertindaklah. Bertindaklah. Bertindak itu bagaimana? Tindakan peperangan, tindakan dakwah, tindakan memberi kasih sayang, itu tindakan. Tindakan. Faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka. Cuba tengok di sini Allah Subhanahu wa taala memujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca apa tu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lokek salawat kepada Rasulullah.
Meskipun ini bukan live, kita face to face, mesti dengar radio, meskipun dengar TV atau apa saja, bila disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, kita dapat pahala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. La tukallafu illa nafsak. Allah pujuk Rasulullah. Wahai Rasulullah, berperanglah, bertindaklah. Kamu tidak dipertanggungjawabkan melainkan diri kamu. Maksudnya begini, kamu dah beritahu kepada orang Islam yang mereka yang Muslim pada masa itu untuk berjuang menyebarkan Islam, untuk berjuang menentang kufar. Tetapi ada yang tidak mahu pergi, kamu tidak dipertanggungkan dosanya. Kerana wahai Muhammad, kamu telah lakukan dan kamu sendiri telah pergi berjuang. Begitulah kita. Apa yang kita perlu buat ialah kita beritahu apa yang wajib kita buat. Kemudian kita lakukan. Kalau contoh kita sudah memberitahu sahabat kita supaya solat, takkan kita nak paksa dia diri, duduk, bangun, sujud, rokok, tak. Kita beritahu. Tapi dia tidak mahu juga, dia degil juga, kita terus lakukan. Nanti kita habis waktu pula memujuk dia, dia tak pergi-pergi juga. Atau marah dia atau apa saja cara tindakan. So di sinilah kita kena lakukan, ialah kita bernyeru, kita ambil tindakan, kita semayanglah, lakukanlah. Tetapi ada lagi selepas itu, waharridil mu'minin, dan berilah semangat, tasji', beri rangsangan orang-orang mukmin. Maksudnya kamu pergi berperang, tapi kamu kena jelaskan kepadanya. Motivasi, beri motivasi, berikan semangat. Kerana Allah telah beritahu apa balasan orang yang berjuang pada jalan Allah. Kita kena beritahu. Macam tadilah, kalau kita suruh orang tu membaca Quran, tapi dia duduk juga tak ada buat kerja, dia risaulah duduk COVID ni, tak ada buat kerja, kita kata ngajilah, baca Quran. Tapi kita tengok sepanjang hari, tak juga, dia main game, dia buat apa, tak apa-apa. Kita lakukan, tetapi kita terus memberikan dia rangsangan. Kita terus memberikan dia semangat untuk berjuang. Itu perjuangan kita. Allah yang memberi hidayah. Tugas kita ialah memberitahu. Tugas kita memberi rangsangan. Tugas kita memberi motivasi. Itu yang kita lakukan. Saya pernah sebutkan dan banyak kali, sebenarnya Allah nak bagi kita pahala banyak. Kalau kita kena suruh banyak, kena beritahu banyak, baru dia lakukan. Kalau kita hanya ajak sekali, dia terus buat, pahala kita itu tidak sama dengan kalau kita berkata banyak. Namun jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. Dia kata, Ustazah kata kena suruh banyak kali baru dapat pahala. Tidak. Ada juga pahala kalau dia sekali suruh, dia terus buat. Selagi dia buat, selagi itu kita dapat pahala. Selagi dia lakukan kebaikan, selagi itu juga hasanat itu mengalir kepada kita. Sahabat-sahabat pejuang syurga, Masya Allah. Tabarakallah, bukan susah untuk mencari pahala. Tetapi kita selalu alpah. Sebab itu kita saling ingat mengingati. Bila bonda sebut ni berarti bonda juga mengingatkan diri bonda sendiri. Bila bonda nyatakan ini, berarti bonda nyatakan juga kepada diri sendiri bahawa jangan bosan, jangan rasa melepas tangan atas perkara yang orang lain tidak lakukan. Kita baca saja ayat ini. Allah kata berperanglah ya Rasulullah. Berperanglah wahai Muhammad. Dan Allah hanya mempertanggungjawabkan atau dosa itu hanya diri kamu sendiri. Kalau kamu tak pergi, tidak. Tetapi tanggungjawab kamu ialah memberikan rangsangan, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada orang mukmin.
Dan ini adalah perkara yang ditunjukkan kepada kita. Apa yang kita perlu ingatkan kepada orang mukmin. Sekarang musuh kita apa? Hari inilah saya nak tanya. Selain daripada musuh orang yang merendah-rendahkan agama dan sebagainya. Yang musuh kita yang jelas ialah COVID. Virus corona. Betul tak? Pahala tu kalau kita melawannya. Perjuangan kalau kita melawannya. Melawannya bukan susah. Duduk di rumah sahaja. Bersihkan diri. Wuduk selalu. Kan? Bukan susah. So tanggungjawab kita memberitahu orang anak-anak kita. Memberitahu suami kita, isteri kita, pasangan kita, ibu bapa kita. Kita takut. Saya rasa anak-anak saya tanggungjawab dia kepada saya itu sudah lepas lah. Sebab dia selalu sebut, mama ni risiko tinggi, mama tak usah pergi. Walaupun dia tahu saya tak akan pergi. Tapi dia sebut juga. Saya rasa itu tanggungjawab. Dan saya tak pernah kecil hati pun, tak pernah rasa. Malah rasa berterima kasih dengan sentiasa ingatan itu. Sebab ada juga perkara penting, kita terpaksa keluar. Jadi kita beringat bila dia dah ingatkan. Jaga-jaga. Maksudnya kita pun berjaga-jaga, menjaga SOP dan sebagainya. Jangan kata itu bukan, perjuangan ini ialah perang, pergi berperang, angkat senjata lawan orang kafir. Kita nak berjuang itu, kalau kita tidak sihat bagaimana? Kalau kita ni nak duduk bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan ni, kalau saya tak sihat, bagaimana? Sebab itu saya mohon kepada Allah, berilah kesihatan. Kalau hari ini dapat 1 jam pun saya sudah terlalu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau lebih lah, sebab kita ada masa untuk beribadah, ada kekuatan, keupayaan dan sebagainya. So itulah yang kita doa. Kita doa yang baik-baik, insya-Allah Allah bagi kita yang baik-baik juga. Sebab itu kalau sesuatu lah dengan mak bapak kita. Mak bapak kita ada dia senang hati nak bagi kita. Tapi kita rasa kita nak minta. Kita tak tahu, kalau tak minta dia ingat kita tak suka. Kan? Sebab dia dah offer pada anak lain kita tak suka. Ni mama ada pinggan antik ni. Anak lain kata, pecah nanti saya tak tahu nak jaga. Saya punya almari dah penuh. Dia tak cakap lah cebik. Mak dia macam tu, dia cakap baik-baik dah kan. Jadi dia datang kita pun tak minta. Dia pun tak tahu kita nak. Walhal, kalau macam bonda ni ada pinggan antik tu, bukan main lagi nak ni. Sekarang lah, dulu saya pun tak suka. Kalau ada barang-barang yang mungkin menyemakkan rumah memang dah siap semak dah. Ambil lagi, akhir semak. Tapi dah sibuk-sibuk fotografi ni, semua benda yang menyemakkan itu menjadi cantik pula benda rasa. Jadi macam itulah. Jadi kita minta. Kalau kita dah minta, kalau kita tak minta, dia tak bagi. Macam tu juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya meminta itu, berdoa itu adalah menunjukkan kita tawaduk, menunjukkan kita rendah diri. Menunjukkan kita rendah diri, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita memohon, kita tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak rasa kita boleh dapat sendiri. Jangan kita pergi mencari ilmu, kita tak minta Allah beri hidayah pada kita. Kita mencari harta, kita tak minta Allah memberi keuntungan kepada kita. Allah memberi rezeki kepada kita. Kita kena minta. Itu menunjukkan kita sentiasa rendah diri. Sebab kita akan rasa bahawa rupanya saya ni kalau Allah tak beri, saya tak dapat. Begitu juga kalau kita memberi semangat, memberi motivasi kepada rakan-rakan, pada sahabat, pada orang mukmin, pada siapa saja orang Islam untuk melakukan kebaikan, maka itu dikira pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak tahu sebenarnya sahabat kita tu nak buat tak apa yang kita suruh, melainkan kita dah suruh. Jangan kita label di dahi dia ni pemalas. Memang tak mutadayin, orang ni bukan jaga agama, dia tak perlu saya suruh. Dah pakai tudung pun tidak, nak ajak semayang, macam mana? Sebenarnya bukan kita yang menilai dia nak buat atau tidak buat. Bukan kita yang menilai orang tu betul atau tidak. Kalau saya suruh dia pakai tutup aurat ni kan, memanglah dia kutuk saya lah pula.
Saya pun pakai tak sempurna. Tidak. Kita beritahu. Kita berikan semangat. Kita berikan rangsangan. Jangan orang tu bila dah pakai tudung, alamak, muka you nampak tua betul lah pakai tudung macam makcik-makcik. Macam Ustazah Ruqayyah yang cakap kat live tu. Tua sangat lah pakai tudung gitu. Pakai tudung labuh pula. Saya dulu orang selalu kata, benda ni kalau pakai tudung labuh, rendang. Dah memang rendang, you nak terima macam mana tak terima. Memang Allah dah jadikan begitu. You ingat tak istimewa ke jadi rendang? Ada sahaja keistimewaan yang Allah beri. Tapi namanya orang tak beri semangat tu tak? Tidak berikan motivasi. Bukanlah berarti kita nak beri motivasi tu kita perlu berpura-pura atau memberikan pujian kepura-puraan. Tidak. Memang saya tengok ramai yang tidak menutup aurat. Apabila dia menutup aurat dengan sendirinya, wajahnya berseri. Dan kita selain daripada mengatakan, Alhamdulillah nampak berseri, mudah-mudahan seri ini sampai ke syurga. InsyaAllah dia ingat tu dalam hatinya dan itu doa kita. Doa kita. Bila kita sebut tu, itu adalah doa. Dan memang kita niatkan doa, bukan main pura-pura cakap gitu. Ikhlaskan hati. Cantiknya lah adik pakai tudung. Kita pun nampak berseri. Mudah-mudahan berseri sampai ke syurga. Kita niat dalam hati kita macam tu. Mudah-mudahan dia terus pakai, dia terus tutup aurat. Ada orang rupanya pakai baju lengan pendek. Tiba-tiba dia dah pakai tutup dah. Kita pun kata, Alhamdulillah, tidak lagi nampak lengan. Kan cantik macam ni, kemas, kulit terjaga dari api neraka. Kena sebut tu. Itu adalah tahrid, itu adalah rangsangan, itu adalah motivasi, itu adalah peringatan. Jangan takut sebut. Jangan kita kata, takutlah nak sebut, nanti kalau kita sebut kan dia marah, dia tak suka kita. Sebenarnya kadang-kadang kita tidak sebut. Kadang-kadang kita tidak sebut. Ada masanya sebab berdakwah ni pun ada kaedahnya. Kita berbuat baik itu pun kaedah. Kita sayang menyayangi pun itu kaedah dakwah. Kadang-kadang orang kata, asal Ustazah duk kawan orang tak hapu-hapu, pakai tudung tidak, pakai baju lengan pendek. Sebenarnya kita kena berkawan, sahabat sekalian. Kita kena mendekati mereka. Bukan kerana mereka memakai tidak sempurna, kita tinggalkan, kita tunjuk muka masam. Tidak. Senyum kita kepada mereka, kasih sayang kita kepada mereka akan menggerakkan hati mereka kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi hidayah. Kita bersahabat dan terus bermohon. Bila kita baik dengan dia, kita mohon, ya Allah, moga-moga semua sahabat-sahabat saya ini taat kepadamu, ya Allah, menjaga auratnya, menjaga ibadahnya, ya Allah. Itu jangan tinggal dalam doa. Kita doa untuk diri, doa juga untuk orang lain. Nanti ada yang cakap, benda ni beri tadabbur, tak ada modal lain doa. Memang saya tak ada modal lain selain daripada doa. Kerana doa itu modal orang. Modal besar seorang mukmin. Silahul mukmin. Dah sebut dah minggu lepas. Sebut lagi sepanjang masa saya. Asallahu an yakuffa ba'sal lazina kafaru. Cuba lihat. Bagi yang tahu bahasa Arab. Makna asallah, moga-moga Allah. Mudah-mudahan Allah. Yakuffa ba'sal lazina kafaru. Menahan, menyekat bahaya orang-orang kafir. Saya nak sebutkan di sini, walaupun perkataannya asa, kalau kita tu berdoa kan, mudah-mudahan Allah, tapi bila Allah yang sebut, maka perkara itu janji Allah. Bila Allah yang sebut, sebab kuasa pada dia, maka pada Allah yang Maha Esa menjaga, menahan keburukan, menahan bahaya para kufar. Sebab itu juga, sebab kita sebut cerita tajuk kita ialah perjuangan. Perjuangan kita menegakkan kalimah Allah. Bukan sahaja dengan orang kafir juga kita kena sebut
kena beritahu tentang Islam, nanti kita kata nanti dia marah pula saya cerita tentang Islam. Kita tahu mana sebenarnya dia marah. Kita bukan boleh baca hati orang. Kita sebelum bercakap tu kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah janji ni dia akan tahan bahaya bencana ni pada kita. Alangkah bahagianya kita di akhirat kalau dia nanti ada yang menerima hidayah Allah hasil daripada kita memberitahu. Nanti orang kafir ni akan mengatakan di akhirat menjadi saksi bahawa kata-katanya lah yang saya berjaya ataupun terbuka hati dengan hidayah Allah untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan na'udzubillah kalau di akhirat nanti dia kata saya duduk sebelah meja setiap hari di tempat kerja. Dia tak pernah pun cerita saya tentang Islam. Dan lebih dahsyat lagi kalau dia kata dia orang Islam yang saya kenal tetapi perangainya tidak bagus. Dia selalu bercakap tidak benar, dia selalu berdusta, dia selalu tidak jujur, tidak amanah dan sebagainya. Ini lagi malang besar bagi kita. Kerana dakwah kita dengan secara amali tidak berlaku. Jadi kadang-kadang kita berdakwah ni, bukan kadang-kadang, yang biasa dan yang benar ialah dakwah dengan teladan, dakwah dengan amanah. Kita kadang-kadang kalau kita nak tanya orang yang mendapat hidayah daripada Allah yang sebelum ini tidak Islam dan kembali kepada fitrah dan memeluk Islam. Tanya mula-mula rasa tergerak hati nak Islam. Oh dia kata saya selalu pergi rumah ustazah tu. Tengok dia baik, dia masak, dia bagi kat orang. Dia ni cakap benar sahaja. Dia suka memberi infak, dia penyayang, pengasih. Hanya itu saja. Ustazah tu tak cakap apa-apa pun dengan dia. Saya selalu lihat ustazah tu mengaji, sembahyang tidak tinggal. Saya selalu ikut dia ke mana-mana. Dia singgah untuk solat. Lihat dia disiplinnya bagus. Lihat, itu dakwah kan? Itu perjuangan. Perjuangan. Kita kena ingat tu ya, perjuangan kita pada hari ini selain daripada yang kita kata dia berjuang menentang penyakit untuk beribadah, kita juga perjuangan kita ialah untuk menzahirkan kebaikan Islam, menzahirkan bahawa Islam itu memang benar, Islam itu memang baik dengan ibadah kita, dengan kebenaran yang kita ada. Bukan saja kita berperang itu dengan senjata, tetapi kita berperang dengan macam-macam, dengan tingkah laku kita, dengan kasih sayang kita, dengan penulisan kita, dengan kata-kata dan sebagainya. Itu semua adalah senjata peperangan kita untuk menjelaskan kehendak Islam yang sebenarnya, untuk menjelaskan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ya, kadang-kadang sebenarnya kita tersentak sendiri apabila ada ujian menimpa kita. Contoh macam saya tulis semalam benda macam sudah tak berapa boleh melihat, ada masalah penglihatan. Memang bonda sentak ni, lalu bonda kongsikan itu bukan tujuan untuk orang bersimpati dengan bonda sebenarnya. Bonda nak beritahu bahawa kita semua ni yang ada anggota ni, telinga, pendengaran kita pun boleh hilang. Tak perlu tunggu tua. Mungkin ada terhempap sedikit atau ada apa-apa berlaku boleh hilang. Mata juga begitu. Jadi bonda nak share supaya ada kesedaran bahawa rupanya itu milik Allah. Allah boleh ambil bila-bila masa. Alhamdulillah kalau boleh diubati, dan kalau tak boleh diubati, itu pun kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar banyak-banyak, mungkin kita banyak dosa kalau Allah peringatkan kita. Dan kenapa saya tulis? Sebab saya nak sahabat juga, kalau tak semua pembaca saya semua, follower semua, friend saya dalam Facebook yang 5,000 itu tidak tersentap hati, mungkin satu jadilah. Itulah yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya dia sentap, ya Allah, betul lah. Saya ni boleh bercakap, kurnia Allah.
Kenapa saya tak suruh anak saya solat dengan cakap saya? Nanti tiba-tiba Allah tarik saya daripada boleh bercakap. Waktu itu saya tidak boleh bercakap lagi dengan anak saya. Saya tidak boleh lagi menyampaikan ilmu. So kita laksanakan selagi anggota itu ada pada kita. Kita berjuang, perjuangan kita dengan pelbagai cara. Okey. Jadi tadi itu janji Allah. Asallahu. Allah kata. Mudah-mudahan Allah akan mudah-mudahan Allah an yakuffa ba'sal lazina kafar. Allah akan menahan bahaya orang kafir. Kita ni ada bahaya sebenarnya dengan orang kafir. Masalah ekonomi kita goyah, kita tidak berjuang dalam masalah mempertahankan ekonomi kita, tidak berjuang untuk bukan maksudnya ambil ekonomi orang kafir itu kita ambil, tak, tetapi kita memperbaikinya. Wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Sesungguhnya Allah itu, ingatlah ya, Allah amat besar kekuatannya. Maksudnya Allah boleh tentukan, kalaupun pedang dah ada pada kita untuk bunuh kita, Allah boleh tahan supaya tak mati. Azab Allah itu juga adalah besar. Kalau kita diberikan anggota, diberikan kemudahan, kita tidak gunakan pada yang baik-baik atau kita gunakan pada sebaliknya, kita dapat azab. Sebab itu ada dalam hadis Rasulullah mengatakan, seorang hamba itu tidak akan mengangkat kakinya di akhirat meninggalkan persoalan-persoalan di bangkit sehingga habis ditanya, kemana kau bawa kakimu ini pada sekian-sekian? Kemana kamu bawa tangan kamu ini pada sekian-sekian? Semua anggota kita ini akan menjadi saksi atas keburukan, atas kemungkaran yang kita lakukan. Begitu juga dia juga akan menjadi saksi kepada makruf yang kita lakukan. Mudah-mudahan makruf itu lebih daripada mungkar. Mudah-mudahan tiada mungkar. Sebab itu bunda juga selalu sebut, kita ni banyak aib yang Allah sembunyikan daripada pandangan kita sesama manusia. Tapi Allah Maha mengetahui. Keaiban kita mungkin kita diberi anggota dan anggota itu terkucil di sana sini. Jadi kita setiap hari muhasabah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada lidah, kita tersebut perkataan yang tidak baik, kita tersebut biasa, ini biasa kita biasa tersebut, kita mohon ampun. Dan kalau sesama manusia, kita kena minta ampun. Kita terdengar perkara-perkara yang tidak baik dan kita seronok pula mendengar, itu dosa. Terdengar kali pertama, belum dosa lagi, tetapi kita fokus nak dengar kerana kita menganggap itu sebagai hiburan, gosip contohnya, maka itu dosa. Itu semua yang perlu kita minta ampun. Perjuangan kita itulah, kita perbaiki diri kita untuk sama-sama memperbaiki saudara mara kita. Saudara mara se-Islam kita. Siapa-siapa saja orang Islam itu adalah saudara mara kita. Malah yang bukan Islam itu juga kita perlu ajak mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menerima Islam, untuk mereka kembali kepada fitrah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So itu tanggungjawab kita. Kalau kita tidak sempurnakan diri kita, bagaimana kita boleh berdakwah? Namun bukan berarti kita dah perfect semua 100% baru kita boleh berdakwah, tidak, tetapi kita ada usaha ke arah itu. Maka kita ajak orang lain juga berusaha. Okey. Ayat yang kedua yang kita nak baca hari ini, walaupun masa dah tak banyak, saya rasa mudah sikit untuk saya cerita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Ya. Man yashfa'. Kita selalu dengar syafaat ni. Syafaat daripada Rasul, syafaat daripada Allah, syafaat Quran dan sebagainya. Tetapi syafaat di sini maksudnya dia ada berkaitan dengan ayat tadi, iaitu memberikan rangsangan. Makna syafaat di sini, bahasa Arab ni kadang-kadang membentuk
ada makna lain. Jadi dalam tafsir, makna syafaah di sini ialah orang yang menarik orang lain. Menarik orang lain. Melakukan kebaikan. Tadi bunda dah sebut dah, sebab tu kata ini sikit je. Sebab bunda dah tersebut di dalam ayat yang sebelum ini. Man yashfa' syafa'atan. Sesiapa yang menarik orang lain melakukan kebaikan, lahu nasibun minha. Dia akan mendapat bahagian daripadanya. Saya beberapa hari yang lalu, hari Khamis, kita kehilangan seorang ulama yang tuan-tuan dan puan-puan sahabat pejuang syurga sekalian, saya rasa banyak mendengar rakaman-rakaman ceramah beliau yang menusuk hati. Dia banyak merangsang pada kebaikan. Malah dia ada teknik menghafal Al-Quran yang dia ajar. Saya selalu tengok tu, cuma kita adanya semangat untuk kita buat itu pun sudah syafaat kepada dia. Dia sudah ada bahagian walaupun dia sudah pergi. Dia mengharapkan berjuta rakyat anak-anak Indonesia hafaz Quran. Mudah-mudahan tercapai hasratnya kerana dia dah beritahu kaedah-kaedah menghafaz yang betul. Dan kita hari ini pun begitu. Kita berusaha, kalau kita pun tak pandai mengajar orang hafaz kerana kita sendiri pun tak hafaz, kita beri rangsangan supaya orang menghafaz Quran. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, doakan mereka sebagai generasi Al-Quran, menghafal Quran, menghayati Al-Quran. So itu syafaat yang kita beri. Anak-anak kita mahu pergi dia hafal contohnya satu surah, kita beri dia RM50. Itu rangsangan. Syafa'ah namanya. Itu maksudnya kita mahu dia buat kebaikan, maka orang yang buat begini, dia kata yakun lahu nasibun minha. Dia ada nasib di sini. Orang Melayu kata nasib. Dah nasib aku. Maaf sajalah tu nak mengajuk. Tapi makna nasib di sini ialah bahagian. Bahagian baik. Kalau you buat baik, you dapat bahagian baik. Dia buat kebaikan, orang yang kita rangsang buat kebaikan itu, buat kebaikan tersebut, pahalanya pergi juga kepada kita sebagaimana pahala yang dia dapat. Kita ajak orang membaca Al-Quran, dia baca Al-Quran, maka pahalanya dia dapat. Pahala yang Allah beri pada dia itu, kita juga akan dapat. Selalu kan dalam kumpulan WhatsApp contohnya, kita kata jom kita baca Yasin begini-begini. Dan nanti sahabat kita pun kata, oh terima kasih ajak begini. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada ucapan terima kasih yang kita harapkan, bukan terima kasih pada kawan kita itu, tetapi yang kita harapkan ialah kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita mengajak kawan-kawan kita, bukan kerana kita nak terima kasih kawan tadi. Tapi apa salahnya kalau kita mengucapkan terima kasih? Sekurang-kurangnya sahabat kita yang tak mengajak itu akan rasa, oh kena buat begini rupanya. Jadi kita mendapat kebaikannya. Okey. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah. Rupanya yang sayyi'ah pun dipanggil syafaat juga. Dan sesiapa yang merangsang melakukan keburukan, yakun lahu, maka dia juga mendapat bahagian kiflun minha. Dia akan mendapat juga dosa daripadanya. Macam mana dikatakan merangsang keburukan ni? Contoh. Ada seorang kawan kan, dia memang jaga waktu dah. Sampai waktu dia nak salat. Ada kawan-kawan dia kata, alah kau ni muda lagi tau. Nak jaga sangat solat ni. Nantilah dulu, masa Zuhur ni panjang lagi. Itu merangsang kepada tidak baik. Jadi ingat-ingat ya, kita mungkin pernah dulu-dulu kita rasa pernah buat begitu. Mohonlah ampun kepada Allah. Taubatlah. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita ni selalu ingat dosa-dosa kita. Tak kiralah yang baru, yang lama dan sebagainya. Banyak lagi benda lain. Orang tu nak infak, kita kata, alah kamu nak tolong dia. Dia belum tentu nak buat baik sebenarnya. Sedangkan orang tu nak tolong. Satu kebaikan.
maka kita menegah dia daripada membantu orang lain. Itu juga satu perkara yang kita dapat bahagian. Cegah dia daripada buat kebaikan. Itu cegah daripada kebaikan. Tapi kalau kita kata, contoh jom kita pergi tengok dia, mesti dia, kita tajassus. Tajassus itu maksudnya mencari keburukan orang. Tajassus wala tajassasu, itu hadis. Jangan kamu mencari keburukan orang. Itu dosa. Itu nahi, tegaran, tegahan. Tapi kita ajak, itu maknanya kita ajak kepada kemungkaran. Tapi ada beza tajassus dengan kata contoh. Mari kita pergi tengok, kalau betul dia buat jahat, kita tahan dia daripada melakukannya. Itu dakwah nahi mungkar. Tapi kalau kita hanya nak pergi menyaksikan keburukan dia, untuk menghebahkannya, untuk mengaibkannya, dosa para sahabat sekalian. Itu dosa. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan maha kuasa, Allah itu maha kuasa atas semua perkara. Jadi sahabat-sahabat pejuang syurga sekalian, mari kita berjuang menyebarkan, mari kita berjuang untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan, jauhkan daripada mengajak orang melakukan keburukan. Jauhkan daripada mengajak orang melakukan keburukan. Saya nak beritahu terutamanya sahabat-sahabat, contoh je contoh jual alat kosmetik, cantikkan diri. Sebenarnya kita boleh dapat pahala tak jual barang-barang kecantikan. Kita beritahu cantik tu untuk apa, cantik itu ketika bila. Tapi kalau kita kata, kalau lah you pakai ni kan, balik muda 20 tahun, anak bujang pun boleh kejar. Tengok, dosa ke tak dosa? Ajak dosa kan? Nanti orang tu pun pakai, ya Allah, aku nampak muda umur sekian-sekian, balik umur 26. Sudah memulakan dosa. Tapi kalau kita kata, puan pakailah ni, pakai di rumah, suami akan rasa senang, anak-anak tengok rasa selesa. Malah kalau pergi kerja pun tujuannya untuk menyelesakan orang yang melihat kita sehingga rajin bekerja dan sebagainya. Itu pun satu kebaikan. Tapi kalau kita merangsang untuk melihat jantina lain ataupun lelaki tertarik pada perempuan, perempuan lebih tertarik pada lelaki, you jual minyak wangi nanti perempuan semua ikut you, itu dosa. Nampak tak? Itu dosa. Jadi percakapan ni kena jaga tau. Jangan sampai kita mengajak orang melakukan dosa. Okey, dah 11 minit. Biasalah saya bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang saya rasa saya tak sihat. Bila saya bercakap, saya jadi sihat. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Mudah-mudahan puan-puan, tuan-tuan, sahabat syurga sekalian, sentiasa dirahmati Allah, sentiasa mahu bersama saya, sama-sama mencari. Kita sama-sama mencari, bonda pun mencari, bukan tuan-tuan dan puan-puan saja. Mencari ilmu, berdoa mendapat hidayah Allah. Mudah-mudahan ya Allah, semua yang duduk di dalam majlis ilmu bersama-sama mencari ilmu ini, kau berilah hidayah kepada mereka, berilah syafaat kepada mereka, pada kami semualah, bukan mereka saja, pada kami semua. Pertemukanlah kami di syurga-Mu ya Allah, berilah syafaat-Mu nanti di akhirat, ringankanlah beban kami di padang mahsyar nanti dengan kami membaca dan mengkaji ayat-ayat-Mu ya Allah. Kita doa begitu Okey, kita akhiri dengan doa selamat. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dan pada jasad kita, pada agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut.
اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب. سبحان الله والحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.